luar kawasan, dan tempatnya digantikan oleh Ustaz Ibrahim Zakaria dari Pemanjung hari Jumaat 30 hari bulan. Hari Jumaat 30 hari bulan 28 Ustaz Ibrahim, 29 Ustaz Azim Tanjung Karam juga tidak dapat hadir, tapi tempat beliau akan diganti oleh Ustaz Haz Rizal alias yang daripada Kulim tu, Power, ya, Ustaz Haz alias. Dan Ahad 30 hari bulan Ustaz Farus Shah mengambil alih tempat yang dikosongkan pada minggu kedua. Dan pada 31 hari bulan Ustaz Badrul Amid juga sudah confirm akan hadir hari Isnin. Dan kuliah subuh pada hari Sabtu oleh Ustaz Hanafi daripada Kedah juga, daripada Baling sana. Dan hari Ahad oleh Profesor Dr. Yaakob, insyaAllah. Jadi hadir, harap tuan-tuan dan puan dapat sebarkan maklumat ini dan hadir beramai-ramai ke majlis ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ambil di masa laptop dulu lah. Laptop itu format balik yang guna format tu betul upload di ada tu lah. Yang saya cakap kan buat kita buat sini, kita buat tarik buat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Sadaqallahul 'azim. Yang dikasihi pengurusi surau, jabatan kuasa, seterusnya imam, bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sama-sama dapat menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba. Mudah-mudahan Allah Taala menerima sembahyang maghrib kita. Seterusnya kita duduk seketika dalam ilmu dengan niat mudah-mudahan ikhlas untuk mencari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam masa berbakti ini sebelum kita bertemu dengan Allah. Kita dengan sungguh-sungguh mudah-mudahan berkat dalam usia kita, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali pertama baru sampai kat sini, kerana kita terlalu jauh lah sebab kita tak biasa sampai ni. Pilihannya alhamdulillah dapat sampai ganti tak muiz tu ngaji tu guru kita lah, dia ngajar kita. Kerana ni baru lagi kuliah. InsyaAllah kita sama-sama kongsilah itu yang dapat ilmu dan pengalaman. Lain dan tidak bukan adalah sahut daripada firman Allah Ta'ala, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun." Ya, kena ada di kalangan kita ni, keluar daripada kampung, keluar daripada Korea,
Tok Fakih belajar tentang ilmu agama, balik pada kampung tu balik mengajar. Bagi semua fakih tentang ilmu jauh daripada kejahilan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati dalam masyarakat, insya-Allah. Baik muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada malam ni tengok pada keadaan semasa kita ni, alhamdulillah banyak perkara yang kita tempuh yang sedar ataupun tidak, dalam keadaan kita redha ataupun tidak, Allah Ta'ala menguji kita. Istilah uji ni iaitu pahala daripada Allah. Sebut pada rasa takut je lah, tapi ujian tu tak apa rasanya. Istilah yang sama je, bahasa Arab pada, bahasa kita Melayu adalah ujian. Tak, apabila datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kena berlapang dada, kena redha, berkening dan berhadapan dengan dia. Antaranya beberapa perkara sebelum ni Allah Ta'ala uji dengan kemarau yang panjang, jerebu. Selepas daripada tu Allah Ta'ala tarik sikit nikmat air, akhirnya Allah Ta'ala bagi balik kita. Dan kita kena ingat, apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita tu bukan kerana manusia, bukan doa daripada kita mungkin, tapi Allah Ta'ala kasih dan sayangnya kepada makhluk selain daripada manusia. Turunnya hujan, kerana ada lagi makhluk yang lain, iaitu mungkin daripada tumbuh-tumbuhan ataupun binatang-binatang ternak yang sentiasa beribadat kepada Allah. Kalau dibandingkan kita dengan manusia ni, banyak buat maksiat dan juga murka di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kerana kita mungkin, tapi kerana kasih dan sayangnya Allah Ta'ala kepada makhluk yang lain. Oleh kerana itu ulama sebut, selepas daripada berlaku kemarau yang panjang, dan Syahbaz pun buat pendirian, pendekatan, tak ada lain dah. Sebab hari ini di Selangor air klorin lebih banyak daripada air. Cara pendekatan yang paling baik, selain daripada kita mengobat, tak boleh lari daripada itu, kita kena balik-balik. Siapa yang menciptakan air? Siapa yang menciptakan air? Satu ramai-ramai turun, ramai-ramai turun. Tu kita sembahyang bermunajat kepada Allah Ta'ala, minta mohon daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terlibat tak kita? Terlibat tadi? Mudah-mudahan terlibat. Tak kita dulu terpaksa sekali pada Allah Ta'ala memohon hujan. Tak turun balik, mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan hujan. Allah Ta'ala nak meletakkan kita manusia ni sepatutnya duduk pada tahap hamba. Kita ni hamba dan Allah Ta'ala pencipta. Tetapi dalam bab lain, kebanyakan di kalangan kita ni tidak bergantung harap kepada Allah. Tak, kita rasa kehidupan kita ni boleh, dengan kekuatan kita, dengan kekayaan perasaan kehidupan kita tidak ada orang yang bantu tolong kita, kita boleh berhadapan, boleh melakukan ibadah secara langsung. Kita tak ingat. Dan ibadah kita hari ini pun, datang ke masjid pun adalah kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Tu Allah Ta'ala panggil balik manusia dalam keadaan terleka tu. Panggil balik, panggil. Supaya diketuk hati kita ni, supaya kembali kepada Allah. Pergantungan kita sepenuhnya adalah kerana Allah. 2 hari, 3 hari lepas buat selawat perdana. Selawat perdana nak ingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seminggu sebelum tu 3 orang di kalangan kita muslimat. Lepas tu dalam IC Islam terlebih dos makan alkohol dan juga dadah. Akhirnya menemui ajal. Dan ulama sepakat orang macam ni bertemu dengan murka di sisi Allah Ta'ala. Siapa dia tu? Siapa? Bukan anak kita, bukan keturunan kita, tak apa. Dia adalah masyarakat kita Malaysia. Belanda kat mana berlaku tu? Di Syria ke tidak? Di tanah air kita, dekat je. Allahu Akbar. Mudah mengundang bala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada kita buat kenyataan dan juga ramai di kalangan kita yang buat besarkan perkara itu, banyak konsep-konsep lepas pada ini ditangguhkan seketika. Nak buat lagi tak? Nak masuk dalam konsep, tahu tak berapa seorang? RM200, kalau RM10, RM20, jangan pergi. Nak masuk dalam konsep RM200. Masjid kita ni tak ada orang mari nak minta duit, tak ada. Tak ada juga pintu pun masuk masjid kita dengan ikon ni, tak ada. Tapi ramai mana manusia tak datang ke masjid Allah Ta'ala, ke rumah Allah Ta'ala. Tapi konsep yang sebegitu rupa keadaan dia, ramai mereka tu berfungsu-fungsu datang. Kiranya terdekat daripada ni, tak buat pula. Allahu Akbar.
Betapa manusia leka dan jahil ataupun lalainya dengan keadaan dunia ni. Tengok hari ni alhamdulillah ramai penuh surat. Ada sebab kita sikit. Masyarakat di luar sana tu ramai lagi. Yang leka, yang lalai dengan keadaan manusia, keadaan dunia hari ni. Ramai lagi. Tunggunya kita hari ni, apa peranan kita? Balik daripada surah masjid ni, dengar tak di kuliah, subhanallah. Seorang-seorang ustaz tu, tiap malam ada subhanallah, hebatnya. Takut nak duduk depan ni. Bukan kita lah patutnya kita mari mendengar. Tapi tak apalah, kerana dia amanahkan, dia amanahkan di tu. Tapi berapa ramai yang dengar, yang boleh ilmu pada malam ni, pada malam sebelum ni, tak berapa ramai buat kerja. Peramai kita rasa tanggungjawab kita nak bawa orang yang lalai, yang mereka tu datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tu disebut oleh Nabi SAW, antaranya ilmu yang bermanfaat kita sebut. Iaitu disebut oleh Rasulullah, iaitu apabila disebut ilmu bermanfaat, antaranya apabila kita belajar, kita dapat menambah takutnya kepada Allah. Rasa tambah takut, rasa gerung kepada Allah Ta'ala. Dan malam ni mari dengar bab ni pula, malam besok bab lain pula, masa malam lusa bab lain, sehingga kita menuju Allah, bertemu dengan Allah dalam keadaan kita tawaduk kepada Allah dengan ilmu. Dan semakin hari semakin kita rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kita tak ada rasa takut kita pada jiwa kita, bahkan kita nak mari belajar. Bahkan kita berlapang dada, kita nak faham belaka, mengetahui belaka bab ilmu. Kerana itulah kita kena meletakkan mereka yang semakin hari semakin banyak belajar, semakin tawaduk, semakin rendah diri, semakin rasa jahil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya gitu. Dan mudah-mudahan kita macam itulah. Jangan angkat pada orang lain tak mari masjid, kita je mari. Jangan buat gitu dah. Buat gitu, takut ilmu yang tidak manfaat kita dapat. Kita tengok iblis laknat Allah, iaitu alim ulama kepada malaikat-malaikat. Barisan malaikat dia yang menjadi alim, dia yang mengajar depannya. Tapi apabila Allah Ta'ala suruh taat patuh sebagai hormat, tanda hormat kepada Nabi Adam alaihissalam, ketika itu apa sifat dia? Iaitu angkuh, sombong, bangga diri. Itulah rasa dia buat daripada api, kita ni buat daripada tanah dan sebagainya. Dan ketika itu Allah Ta'ala laknat dia selama-lamanya. Bukan orang bodoh, orang cerdik, orang sangat cerdik, alim tentang agama. Macam kita lah, mudah-mudahan orang kita ni orang alim. Mari dengar semua ni, orang alim. Tapi ilmu kita nak manfaatkan ilmu yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Berkat dengan ilmu, kita boleh laksana dalam kehidupan. Tahu peranan kita, siapa kita dan siapa orang di luar sana. Baik, yang kedua disebut ilmu yang bermanfaat, iaitu boleh kenali kelemahan dan kekurangan diri kita. Tak, kita mari belajar ni, kita dengar ni, kita kalau boleh letak saja dah. Aku nak tahu kelemahan dia, nak tahu apa kekurangan yang ada pada diri dia. Apabila ustaz sebut, sahabat-sahabat kita menangis hati, ketika itu kita rasa alhamdulillah, ada lagi orang tegur. Payah ni pergi ayah kita ni nak dengar kuliah betul-betul kena pada batas tubuh kita, payah. Melainkan kalau betul lah kita terbuka dan ada rasa nak meletakkan ilmu itu sebagai penyuluh kepada kekurangan pada diri kita, masa itu kita merasakan satu nikmat besar Allah Ta'ala bagi tentang manfaatnya ilmu kepada manusia. Nanti kita letak begitu, mudah-mudahan pada satu persatu disebut kena pada diri kita. Alhamdulillah, ucap terima kasih pula. Mudah-mudahan kita sebab kuliah banyak kan, pada ni pun patut di kuliah. Allahu Akbar, takut nak mari cinta ni, mari tengok lah. Baik. Yang ketiga, apabila kita sebut bab ilmu, bab manfaat ini, iaitu ilmu apabila kita dapat manfaatnya benci kepada maksiat. Ingat tu belajar tinggi ni. Sudah ni kata boleh masuk ustaz, serah kita ustaz. Serah macam mana? Dari dakwah, pendekat dakwah yang pertama kasih sayang dulu. Lepas pada ta'ala tu, kasih sayang dulu. Lepas pada kasih sayang tu baru nak bedah ke, nak rotang ke. Tapi tak kasih sayang lagi, macam mana kita nak bedah? Tak boleh. Baru kasih sayang tu. Oleh kerana itu dengar ilmu kita, rasa sungguh. Tengok keluar daripada ni, tengok dah maksiat. Tapi apa peranan kita rasa pada hati kita? Bukan pada hati, wadhalika ad'aful iman. Lebih daripada itu, ada kekuatan pada kuasa kita menggunakan kuasa.
Peringkat yang kedua, kita menggunakan perkataan kita. Nah, itu kerja kita yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu. Kalau ikut hak duduk depan dengan kuliah ni siapa di kalangan sahabat Nabi? Dan di antaranya iaitu ketua munafik Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia tu? Dia orang alim, orang besar. Calon Perdana Menteri dengan Rasulullah. Masa tu dia nak lawan dengan Rasulullah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada lagi calon yang kedua yang datang dari Mekah, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sampai ke Madinah. Nak ramai-ramai angkat tangan. Siapa yang menyokong Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Perdana Menteri Madinah? Ramai orang angkat tangan. Terkejut Abdullah bin Ubay bin Salul. Macam mana dia boleh sokongan yang ramai seperti ini? Lepas pada itu dia bersifat dalam keadaan sifat munafik. Duduk depan sekali. Khutbah Nabi dia dengar. Ceramah Nabi kuliah Maghrib Isyak. Dia yang mentengah duduk depan sekali. Kalau Nabi SAW jadi imam, dia duduk barisan belakang. Lepas pada Bilal, dia lalu. Bilal bin Rabah, dia lalu. Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi jangan letak nama anak cucu pula dah. Nama comel Abdullah, letak nama Abdullah bin Ubay. Jangan teruk dia anak tu. Nak bagi tahu kepada kita di kalangan mereka, Pak Mari belajar ni, juga adalah di kalangan mereka yang menentang Islam dan juga ada di kalangan mereka ada sifat kemunafikan. Kita minta orang ayah kita minta tak orang lain juga sifat tu. Itu bukan mari nak tengok halawah telinga. Tak semua tak ustaz ni mari. Pada ustaz tak ada tak payah mari kuliah. Jangan buat gitu. Dia menjadi rutin harian kita daripada awal sampai ke akhir nak bertemu dengan Allah. Aku terikat dengan masjid rumah Allah Ta'ala. Kan Rasulullah janji kepada kita manusia yang mana ada halangan dan juga ada perlindungan, yang tidak ada perlindungan ketika itu, iaitu pemuda yang terikat hati dia dengan rumah Allah Ta'ala. Ada kuliah mari, tak ada kuliah mari, tak ada jawatan mari, tak ada jawatan pun mari di rumah Allah Ta'ala. Kita anggap macam tu lah dah. Baru kita takut kot kuliah kita ni, kuliah ganda seronok dengar telinga kita ni. Lepas tu balik kot tak ada. Nampak boleh tadi suara isteri tanya, aku tak dengar mana, aku kata tak usah bercakap. Allah Akbar. Rugi yang kita rugi. Tak boleh nak dengar, tak boleh nak bagi tahu. Sebab apa tak boleh bagi tahu? So isteri kata, sebab apa bagi tahu? Sebab tahu bagi tahu apa? Nasihat dia, tak boleh. Rasa sedap lagi seronok, tapi tak boleh nak dua. Berat juga kita jangan sampai tahap tu dah. Jangan tahap tu. Biar kita dengar semua. Dia dengar dan kita niat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi ilmu yang bermanfaat. Apabila ilmu bermanfaat pada kita, nescaya iman yang ada pada diri kita ni dipandu, dan ketika itu kita melihat maksiat depan mata kita, ketika itu juga kita benci kepada maksiat. Benci kepada maksiat. Maksiat banyak hari ni kan boleh luasa. Allahu Akbar. Bukan orang lain ustaz. Ustaz kita nak pergi kuliah. Nak pergi kuliah, tengok orang puan belah depan tu, atas kepala tak tutup, bawah tak tutup. Takut lain pergi kuliah. Surah lain, bukan surah ni, surah lain sebenarnya. Padahal surah ni kita mari. Bening ustaz kita. Allah Akbar. Tu bab masalah dosa. Imam Syafi'i sebutkan, Imam Syafi'i kita, aku ni menghafal Imam Syafi'i, hebatnya Imam Syafi'i. Kalau menghafal belah ni ingat dah. Dua muka kan kita Al-Quran, kalau baca bab belah ni, ingat dah belah ni Imam Syafi'i. Nak cari mana ulama kita ni? Bahkan itu nak cari itu dalam keadaan nak pergi mengajar, nak pergi belajar. Ketika itu terlihat, bukan sengaja lihat, terlihat betis orang perempuan. Betis orang perempuan. Dia nak pandang je. Lepas tu pergi mengajar, belajar. Belajar tu tak boleh nak dengan hafal lah. Tak ingat dah nak hafal. Sebut kepada depan tu, wahai Imam Waqi', sebab apa hari ni aku payah sangat nak hafal ni. Payah sangat ni. Waqi' sebut pada Imam Syafi'i, mu ingat tak mari yak ibad tu, buat apa? Dalam perjalanan tadi ada masalah ataupun tidak? Di rumah tadi tu ada masalah ataupun tidak? Dia ingat-ingat balik, satu je dia kata. Satu je dia kata, bukan sengaja pandang, terpandang. Terlihat sekali, iaitu aurat kepada betis wanita. Hari ni aku tak boleh nak baca Al-Quran, tak boleh nak hafal Al-Quran. Allahu Akbar. Imam Syafi'i nak sebut kepada kita, kalau tengok maksiat tu biar ada sensitivity, baru rasa iman naik. Dalam kitab tafsir sebut, dalam surah
surah Luqman kita sebut antaranya seseorang itu keluar masjid, keluar masuk masjid dalam keadaan dia rasa selesa, tenang, tetapi iman dia tidak melonjak, masih lagi stabil. Sebaliknya mereka apabila berhadapan dengan maksiat, ketika itu iman dia melonjak tinggi apabila pergi mencegah kemungkaran yang berlaku. Ingat tu dah, temari masjid kata seronok dah, rasa tenang dah. Kita ingat lagi di luar sana tu ramai lagi masyarakat yang dahaga kita untuk bersama dengan. Dan ketika itu memang tercabar iman kita. Tercabar dan ketika itu meningkat ni iman, insya-Allah. Baik muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu beberapa perkara kita sebutkan 2-3 perkara supaya ilmu yang kita dapat dengan ustaz-ustaz kita tu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Yang pertama, kita takut kepada Allah, lebih takut kepada Allah. Yang kedua, kita tahu kelemahan dan kekurangan diri kita dengan ilmu. Yang ketiga, kita boleh melahirkan rasa benci apabila kita tengok maksiat. Itu beberapa perkara sana. Banyak lagi ulama-ulama letak ini 3 perkara tersebut supaya kehadiran kita ke kuliah kita merasakan ilmu itu adalah ilmu bermanfaat. Allah Taala iringi berkat di sisinya, insya-Allah. Baik, kita mari kuliah ni bukan kita nak periksa macam anak-anak kita nampak tu nak periksa ataupun nak lulus untuk kerjaya, tidak. Kita nak betul-betul ini adalah bekalan kita. Bekalan kita lah ni, ikhlasnya duduk sini ni adalah bekalan untuk bertemu dengan Allah. Bekalan kita lah ni. Mudah-mudahan kita hayati, insya-Allah. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat perdana pula dah. Selawat perdana tidak cukup. Tidak memadai kita berselawat kepada Nabi. Malam pun pergi, lepas tu dalam keadaan menangis-nangis. Kasidahnya, selawatnya dah. Dalam keadaan pakaian yang sunnah dan sebagainya, kita rasa cukup dah. Rasa tenang dah hati. Rasa ni tidak air mata, tak ada dah. Sebaliknya tidak mencukupi. Melainkan beberapa perkara yang ditunjukkan oleh sahabat sebagaimana cinta kepada Rasulullah, bagaimana kasih kepada Rasulullah, tidak memadai dengan selawat. Kita kena ingat pada buat konsep, lepas tu buat selawat, pada ni buat konsep pula. Kita reda keadaan macam tu. Reda ke rakyat kita dimain-mainkan seperti itu, menjadikan agama sebagai penarik sokongan. Jangan buat macam tu. Mudah-mudahan kita sudah tak kisah. Kita ni orang ilmu, Allah Ta'ala bagi akal kita boleh insya-Allah. Ustaz tak kata selawat tu silap, salah. Program tu okey, tak ada masalah, boleh libatkan diri. Tapi lebih daripada itu kita nak apa kehendak wahab yang ada pada Rasulullah, kita kena tunaikan. Baik, jangan kita sirah pun sebut secara langsung. Sebab apa kita belajar sangat bab sirah ni? Nak kenal sangat batang tubuh Rasulullah. Bukan cinta kepada batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau batang tubuh Rasulullah mulia niscaya. Sahabat Nabi tak pernah lukis dah muka dia tu sehingga hari ni ada muka Rasulullah pada rumah kita. Mungkin. Dah orang besar, orang mulia sekali. Bukan sahabat terlepas pandang, tidak. Memang macam tu. Rasulullah tidak kehendak umat dia mengagung memuji dia sehingga batang tubuh semata-mata, tidak. Melainkan ambil ibrah pengajaran daripada perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi kita hidup setahun, 2 tahun, hidup 63 tahun. Bermula daripada kecil sampai kepada bertemu dengan Allah dalam usia 63 tahun. Waktu nak ambil pengajaran perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mari selawat je. Nak lebih daripada nak menghayati apa kehendak hak yang perlu kita tunaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ulama gariskan yang pertama iaitu untuk memahami tasawuf Islam secara menyeluruh daripada Nabi. Datangnya Nabi ini adalah untuk manusia memahami Islam ini adalah menyeluruh dalam kehidupan dia. Bukan sekadar atas tipas jadah dalam masjid, dalam surau tu je ibadah. Macam hari ni lah. Umat manusia hari ni betapa jahilnya tentang Islam, diambil 3 perkara dalam kehidupannya tentang Islam. Yang pertama, masa lahir. Masa lahir anak tu, mari panggil orang azan. Cara Islam untuk bersyukur. Lepas tu buat doa selamat. Doa kesyukuran. Islam lah tu, Islam aja. Yang kedua, masa nak nikah. Panggil saksinya.
dah turun naik pejabat agamanya. Allahu Akbar. Masa itu memang cara Islam. Dan yang ketiga adalah untuk akhir sekali penutup kepada kehidupan kita apabila nak menghadap Allah Ta'ala kematian. Akhir sekali apa? Orang malam mari masjid ke, orang biasa mari masjid ke, akan kembali kepada Allah. Orang angkat duduk depan sekali. Depan sekali. Dah belum ni payah nak mari masjid surah. Dekat dah dengar dah ni takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar azan. Pada esok lusa bila meninggal dia dengar, dia tahu orang lain pula azan. Benda ni bila kat mana? Bila sebelum ni dia tahu. Tapi tak mari masjid. Dua orang dah bila orang azan ni meninggal dunia, dia tak mari masjid. Tak mari rumah Allah Ta'ala. Lah sekali cara macam mana? Allah Ta'ala paksa duduk dalam kata orang akad tu daripada dua duduk depan sekali. Dia tak nak ke, dia nak ke masa tu depan sekali. Nah, kita nak tunggu macam tu ke? Nah, malah ya tu bila kita tak jauh ada. Nah, kita lah sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyang. Ada istilah tu. Tak ada kita di surah kita tak ada istilah. Nah, nak ingatkan kita tu lah. Jangan kita duduk depan ni dalam keadaan kita tak kembali. Tidak kali menjejaki masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nescaya hari terakhir apabila seseorang tu tak datang masjid sebelumnya, nescaya jenazah tu dan roh dan juga jasad tu meronta-ronta nak keluar daripada masjid. Aku tak biasa tempat ni. Nah, Allahu Akbar. Kita tak macam mudah-mudahan. Baik. Yang pertama kita nak memahami tasawuf Islam. Rasulullah, baginya Rasulullah ni dalam keadaan perkara kecil pun sunnah yang paling kecil. Apa sunnah paling kecil? Kita ambil bab kehidupan kita, masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan. Sunnah lah tu. Allahu Akbar. Pakai baju, makan baca doa tangan kanan. Sunnah lah tu. Rasulullah SAW ajar kita dah tu. Gimana lagi? Lepas tu pergi kerja, keluar dengan kaki kanan, tawakal itu ala Allah. Sunnah lah tu. Tak pergi kerja dalam keadaan jaga tanggungjawab amanah dengan kerja. Nabi ajar. Nah, dalam kehidupan kita seharian kita bermula buka mata ni sehingga kita bertemu Allah Ta'ala adalah sunnah daripada Rasulullah. Tapi kita buat tidak begitu. Banyak perkara kita tak buat daripada buat. Allahu Akbar. Nah, banyak perkara kita buat daripada tak buat daripada buat. Dan nak cinta kasih macam mana kepada Rasulullah. Dalam kehidupan tidak melambangkan kita ni sayang dan kasih kepada Rasulullah. Ucapan kita mungkin selawat. Tu pun orang tak ada. Orang ada, orang ada, orang tak ada tak selawat. Alimnya kita. Nah, baik. Yang pertama iaitu kita nak kenal semua tasawuf Islam adalah secara menyeluruh dalam kehidupan. Yang kedua, datangnya Rasulullah adalah untuk dapat memahami kitabullah. Nah, yang kedua adalah untuk memahami kitabullah. Datangnya Rasulullah ni, Rasulullah yang telah mengaplikasi dalam kehidupan dia. Daripada perkara kecil dalam Quran sampai ke besar-besar yang ada pada Al-Quran. Daripada yang melibatkan peribadi diri sendiri sehingga pemerintah kepada sebuah negara. Ada dalam Al-Quran. Dan siapa manusia yang telah mengaplikasi dalam kehidupan, tidak lain dan tidak bukan iaitu namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Jadi kita nak belajar sungguh, bukan nak kenal makan rukuh sungguh. Sayang Rasulullah. Tapi lebih daripada itu kita nak menghayati apa yang Rasulullah SAW dalam kehidupan dia. Iaitu tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran. Hak yang ada pada Quran. Ulama meletakkan beberapa perkara. Yang pertama kita kena baca Al-Quran. Rugi kita umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun baca Quran tak boleh. Allahu Akbar. Nak berhadapan dengan sakaratul maut. Kita tahu dalam alam barzakh antara cahaya yang menyusuri kita ni asalnya daripada Al-Quran. Tapi tak boleh nak baca Al-Quran. Macam mana? Al-Quran dusturna, iaitu panduan kepada kehidupan kita. Muhammad Mursi, Presiden Mesir tu jatuh tu kerana pada naik presiden angkat Al-Quran sebut Al-Quran dusturna, iaitu perlembagaan undang kehidupan aku, kehidupanmu wahai rakyat. Jatuh Muhammad Mursi. Dah orang tak suka. Kita ni hak mari belajar semua. Kita letaklah Al-Quran sebagai perlembagaan undang dalam kehidupan kita.
Kita tak boleh nak buat belaka, buat sikit-sikit orang mana kita tahu. Orang mana kita faham. Contohnya, tengok pada Rasulullah. Tengok pada Rasulullah. Nah, yang pertama kena baca Al-Quran. Baca Al-Quran Kalau payah sangat, insya-Allah di masjid kita ni ada kelompok untuk baca Quran Kalau semalu baca Quran, bagi kat belakang rumah. Tak kat pintu tu, tutup pintu, bawa dah buang tangan sikit pada imam ke Bilal ke, orang boleh baca Quran. Tak tutup kat belakang, tak boleh bagi tahu kat dia nak baca Quran ni, nak belajar baca Quran. Baca dah, kena belajar. Kena ada persungguhan jihad untuk baca Quran. Kena belajar. Jangan 70 tahun walabba semua. Walabba dah pula. Main walabba semua habis. Tak sampai meninggal dunia. Kita nak berhadapan dengan keadaan tu depan Allah Subhanahu Wa Taala. Awal belajar tak apa. Kita kena belajar belajar sungguh insya-Allah tentang Al-Quran, kena baca Al-Quran. Kita kan dalam WhatsApp biasa kita dapat antaranya bab Quran ni ada seorang manusia iaitu datang ke datang ziarah makam ni, ziarah kubur, tengok satu tempat yang baru lagi meninggal tuan dia, iaitu bercahaya kubur tu. Bercahaya kubur tu. Lepas tu dia kata nak cari siapa waris dia, siapa isteri dia kepada si mati. Dia cari rumah, jumpa rumah tu di hujung kampung. Lepas tu tanya isteri dia, wahai isteri kepada si mati, apa amalan dia? Sehingga aku lalu kau tu sinar dalam kubur, dalam jenazah dia. Apa amalan dia? Isteri fikir tak ada amalan, tak ada. Tak ada amalan kata. Zikir dia, Quran dia baru dia ingat. Quran tak boleh nak baca. Tapi lebihnya dia seorang manusia ini sebelum tidur ambil air sembahyang, ambil Quran, bagi tahu Quran, wahai Quran, aku tak boleh baca bang. Tapi aku hormat kepadamu. Pada hari ini aku cium dan aku peluk belum tidur. Tiap-tiap malam tak tinggal sehingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu baru orang tu. Orang yang jahil Quran tapi ada hormatnya kepada Al-Quran. Akhirnya Allah Taala sinari kubur dia. Allahu Akbar, adab dengan Al-Quran. Kita kalau baca Quran adalah hafal Al-Quran. Syafaat lebih dari Allah Taala tadi. Mudah-mudahan yang pertama kena baca Quran. Yang kedua adalah kena faham akan Al-Quran. Faham, kena belajar tentang tafsir Al-Quran. Apa kehendak daripada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kehendak tu daripada Allah. Kita kena belajar tafsir Al-Quran yang ulama-ulama mustafa ni sebut apa makna Allah Ta'ala kehendak. Makna kita tahu, terjemah. Boleh baca sendiri, terjemah. Tapi tafsir tu, huraian daripada ayat tu kita tak tahu. Jadi kena belajar. Yang kena belajar sikit sebanyak, kena belajar terutama ayat Quran yang berkait dengan wajib kita baca dalam sembahyang. Surah Fatihah. Tak kita lalai sangat. Ar-Rahman Ar-Rahim makna apa kak? Kita ni lalu pelai-pelai lalu je. Dasar ada sembahyang. Roh kita duduk rumah. Roh kita ni duduk tempat kerja. Sebab apa? Kita tidak ada benteng lain nak ingat balik apa kehendak daripada ayat Fatihah, surah Fatihah. Kalau ada makna-makna dan juga tafsir-tafsir itu kita akan fokus. Tak, kita akan tumbuh kepada apa yang kita baca. Patutnya kita faham akan Al-Quran. Lepas pada faham, kita kena beramal. Yang ketiga, hak kepada Al-Quran yang Nabi tuntut ni, iaitu kena beramal dengan Al-Quran. Ni payah ni nak cinta kasih kepada Rasulullah ni. Hak ramai tak buat ini. Selawat boleh, tapi bab Quran tak selesai dah. Itu Rasulullah SAW. Ambil sungguh, pegang sungguh dengan Al-Quran. Apabila sahabat tanya macam mana akhlak Rasulullah wa Aisyah akad Quran ni. Ni satu bukti Quran ni ada pada Rasulullah. Akhlak ni. Allahu Akbar. Jadi kita, lepas pada kita faham Al-Quran, kita kena amal apa yang kita faham. Lepas pada amal yang keempat, kita kena sebarkan Al-Quran. Kena sebut pada sahabat-sahabat kita. Apa makna, apa ayat, apa ilmu yang ada pada Al-Quran. Balighu anni walau ayat. Sepatah ayat kita tahu, kita tahu. Sepatah. Kita bagi tahu. Jadi payah kita nak cakap hari ni. Nak cakap payah WhatsApp. Tulis sikit dalam WhatsApp kita, dalam Facebook kita. Kita tahu orang sini insya-Allah umur 60 tu WhatsApp berasak semua. Sibuk dengan WhatsApp. Lepas pada subuh tu bukan maksurat dulu. Bukan Quran. WhatsApp mana? WhatsApp mana? Allahu Akbar. Kawan lain kita pun tak ada sibuk. Baca Quran. Tidak aku katakan alif lam mim itu adalah satu huruf. Bahkan alif satu, lam tu satu, mim tu satu, niscaya kelebihan Allah Ta'ala bagi.
banyak beberapa kebajikan. Itu tak lupa alif lam mim tu sibuk nak kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Dah sibuk. Dah. Pasti banyak kerja lain pula. Dah. Padahal langsung. Asal baca hari tu. Asal baca ni tak baca langsung. Allahu Akbar. Baca baca Quran. Jangan tinggal rutin kita harian tu kena ada. Di Mesir, alhamdulillah. Mana-mana pun orang Arab ni duduk atas teksi ada Quran. Tak pegang apa, naik bas tu pegang tangan ni, pegang satu tak tengok duduk semua orang. Tangan kanan ni ada Quran. Allahu Akbar. Setiap kereta teksi yang ada pada Mesir mustahil tak ada Quran. Ada je walaupun bergabung Quran. Bacalah jadi rutin harian kita. Apa orang tengok flight subuh haji ni, mana-mana Quran je. Macam mana? Biar orang kata tu, kata macam tu. Tengok haji ni, haji Malik Quran. Haji Malik Quran. Ada dekat pada kita haji Quran. Allah kasih cantik, kita kasih kepada Quran. Mudah-mudahan tengok ada masing-masing kena ada lah. Tak memadai dalam Facebook, dalam handphone kita orang canggih ada Quran dah, tak ada dah. Baca Quran, jangan tinggal Quran. Mana-mana kena ada Quran khusus kita baca dia. Dia rebuk kau biar jadi kuning kau dalam ni, putih jadi kuning. Nak lagi baru lagi lah. Baru 5 tahun ni baru. Biar kita masih sungguh baca Quran. Baik, itu beberapa perkara tentang Quran. Nak sebut kepada kita, apabila nak kasih kepada Rasulullah, kena belajar Al-Quran. Kena ambil berat tentang Al-Quran ni. Kita ingat dah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam dengan cara apa? Cara Al-Quran. Cara Al-Quran. Taha ma anzalna alaikal Quran litashqa. Beberapa ayat lagi. Ketika itu jatuh, Sayyidina Umar tanya, mana Rasulullah? Aku nak kata Rasulullah, aku nak mengatakan aku Islam, aku bersyahadah kepada Rasulullah. Baca Al-Quran. Sahabat yang lain dengar ayat Quran, allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatun zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila sebutnya nama Allah Taala gemetar hati dia. Tak sebut nama Allah Ta'ala tu, nama-nama Allah gemetar hati. Dan apabila dibaca ayat-ayat Allah Ta'ala dan ayat Quran, maka meningkat tinggi iman dia kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sifat hati kepada diri kita hari ini. Tengok Quran macam biasa, baca Quran pun biasa juga, mulut kita tak tinggal daripada mengumpat. Cakap bohong contohlah ada. Tak perkara mazmumah ada lagi, iri hati dalam tu. Ada belaka lagi, bongkah angkuh sabang, ada belaka lagi dalam hati. Macam mana iman kita nak loncat? Macam mana kita nak jadikan Quran sebagai pelembagaan dalam kehidupan? Sahabat Nabi macam tu. Dah baca Quran, dengar Quran, masa tu meningkat tinggi iman dia, subhanallah. Kita mudah-mudahan macam tu juga lah. Boleh asuh semua, bina semua, boleh. InsyaAllah, InsyaAllah. Doa dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang pertama ini tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran. Banyak kali Al-Quran ni nak kita kepada Rasulullah kasih. Pada buat selawat perdana tu kena buat kelas-kelas pengajian. Baru comel baru tak landai. Pasal daripada malam menangis. Betul, malam bermunajat kepada Allah. Ruhba fillah. Siang hari fursan bin nahar. Bekerja bersungguh-sungguh sebagai singa. Sebagaimana singa perang. Untuk pergi ke kuliah, untuk buat kerja Islam, untuk buat program-program kuliah untuk orang datang dan sebagainya. Bersungguh. Itu kerja yang dibuat oleh Nabi SAW. Ni malam nangis, siang Allah Akbar. Tak ada apa peranan dan juga apa benda kita buat kepada masyarakat, kepada umat dan sebagainya. Ini muslimat jadi rahmat dari Allah SWT. Kita tengok beberapa peristiwa yang berlaku kepada sahabat Nabi. Antaranya Bilal bin Rabah. Masih kita lihat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni siapa tak kenal Bilal bin Rabah? Seorang hamba Hashim. Hamba Hashim ni tengok daripada jauh, tengok mata putih orang hitam dan Bilal tu. Hitam. Pada zahir dia, hukum pada zahir Bilal bin Rabah tu adalah hamba Hashim yang sangat hitam pada dia. Tapi Bilal bin Rabah yang dijanjikan syurga, kita ingat tak apabila Isra' wa Mi'raj Nabi, dalam syurga ada tapak kaki bunyi tu.
Apabila ditanya oleh Rasulullah, oleh Rasulullah kepada Jibril, wahai Jibril, siapa yang bunyi tapak kaki itu dalam syurga itu awal sangat? Siapa? Dan ketika itu, wahai Jibril menjawab, ni adalah tapak kaki Bilal bin Rabah. Hebat, Bilal bin Rabah ni. Apa amalan dia? Rasulullah khususnya tak boleh nak jawab. Balik pagi esok temu dengan Bilal, Bilal kata aku tak ada amalan lain melainkan jaga wuduk sahaja. Ni nak sempurna sembahyang ni wuduk dulu. Wuduk Bilal bin Rabah, ambil masa isyak ni, isyak malam besok boleh guna lagi. Kita hari ni maghrib dengan isyak ni, ketuk tak lagi ni, ketuk tak lagi ni. Dah ambil air sembahyang tak? Lepas tu ketuk-ketuk besar pula tu, bunyi Allah. Nah, tak marilah kita nak jaga. Bila ada berapa lepas pada ada kepentingan nak buang air besar, air kecil, lepas tu ambil pula air semua. Mendazimi kehidupan Bilal bin Rabah dengan suci dengan air sembahyang. Berwudu. Bilal bin Rabah. Apabila kematian Nabi SAW, tak boleh nak tengok keadaan Madinah. Dah tengok tempat ceramah Nabi, teringat Rasulullah. Tengok pintu rumah Nabi, teringat Rasulullah. Tengok tempat Nabi beristirahat dengan sahabat, berbincang dengan sahabat, ingat Rasulullah. Masa tu minta izin, wahai Abu Bakar As-Siddiq, aku minta izin dah keluar daripada Madinah. Nah, aku duduk Madinah ni teringat Rasulullah, menangis semua, tak boleh buat kerja lain. Lepas tu keluar daripada kampung, keluar daripada Madinah, 7 tahun, malam ke-7 tahun tu bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Nabi kata, Bilal, lama dah tak bagi ziarah aku ni. Lama dah tak bagi ziarah aku ni. Dah, sahabat Nabi temu dengan Nabi secara jaga. Nabi Bilal, aku teringat sungguh ya Rasulullah, lama aku tak pergi tengokmu, tak pergi ziarah. Esok tu kemah-kemah balik ke Madinah. Balik sampai kepada jenazah Rasulullah SAW. Dah ziarah Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi ramai-ramai. Bila datang, bila balik ke Madinah, minta sekali Bilal untuk azan, lama dah tak azan. Bila kata aku tak boleh azan, aku adalah tukang azan kepada Rasulullah sahaja. Tak boleh azan, aku tak boleh azan. Orang lain aman dah azan kan? Orang lain ni muazzin mamai dah. Sahabat-sahabat Nabi minta, aku nak teringat balik zaman-zaman tu dahulu. Macam kita lah ni, ingat balik zaman muda dulu, tengok gambar kita. Dahulu gambar tak ada dulu tak ada. Azan lah suara. Lepas tu aku tak boleh datang 2 orang pemuda, Hasan dan Husin radhiyallahu anhu. Hasan Husin datang, Pakcik Bilal nak dengar juga suara Pakcik Bilal. Lama dah tak dengar. Bila jawab, aku apabila 2 orang cucu kepada Rasulullah bagi arahan, umpama aku menjawabnya, umpama arahan itu datang daripada Rasulullah. Aku tak boleh nak balik dah. Allahu Akbar. Tu bila beberapa sahabat ni, sahabat Rasulullah. Apatah lagi nak tentang Rasulullah? Tidak. Tak ada, Rasulullah pun buat kerja juga. Ikut juga sunnah Rasulullah. Ikut juga adab dan akhlak kepada Rasulullah, kepada sahabat-sahabat Nabi. Bangun azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak boleh nak sebut dah bila berapa. Tak boleh nak sebut ni, tak boleh nak sebut. Pasti dalam sekali pensam. Orang yang mendengar tu daripada luar Madinah, dengar tu azan tu dikata Rasulullah hidup balik ke? Datang ke rumah masjid Nabawiyah. Masjid Madinah masa tu. Mana Rasulullah, tengok suasana. Dan katakan ulama dalam kitab sirah dia, iaitu suasana pada ketika azan yang bila berapa, umpama Nabi SAW hidup balik, orang mari-mari tengok tak ada menangis-nangis. Sehingga banjir airnya turun di Madinatul Munawwarah masa tu. Allahu Akbar. Sayang dan kasihnya, iaitu sahabat Nabi kepada Nabi SAW. Tak tinggal, tak pegang. Pada jenazah Nabi SAW telah kebumikan buat kerja-kerja Nabi. Hidupkan rumah Allah Ta'ala, rumah yang ditinggalkan oleh Nabi. Dah, pentadbiran dijaga dengan baik sehingga Umar Al-Khattab 2/3 dunia dikuasai oleh Islam. Kerana kerja sungguh sahabat-sahabat Nabi. Tanda dia kasih kepada Nabi SAW. Allahu Akbar. Sila berapa? Saya ambil seorang lagi, iaitu Khabbab bin Arad. Antara orang apabila pada awal Islam dulu dihina, dicerca dan akhir kali diazab, antaranya batang tubuh dia itu terletak pada bara api, padanya adalah besi panas. Letak atas besi panas, apabila diangkat Khabbab tu
ketika itu kulit dan juga dakinya telah pun terlekat pada besi. Boleh bayang juga, tengok tudang tumbuh saja pada Ka'bah. Nangis sahabat-sahabat tengok keadaan dia azab ketika itu. Dah Islam tak kuat lagi kan awal dulu. Kita hari ni Islam kuat dah. Tak mana-mana nak pergi kuliah pun tak ada orang halang. Kita je malah nak pergi kuliah. Nah, Allahu Akbar. Ka'bah dulu macam tu. Kerana nak sembahyang. Kerana nak dengar kuliah Rasulullah, nak tengok, nak ikut usrah Rasulullah, tak boleh. Dalam keadaan diazab oleh tuannya. Nah, zaman Umar Al-Khattab nak tengok, wahai Ka'bah, aku nak tengok kali bekas tandudu hak kena pada bak kamu. Nah, macam mana dalam keadaan tawaduknya Ka'bah memberitahu kepada Umar, wahai Umar, kalau aku bagi tengoklah kepadamu, nescaya aku tak ikhlaslah kerana Allah. Nah, aku tak mau bagi tengok, tak boleh bagi tengok. Itu kan tawaduknya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, muslimat yang bermakna ada beberapa perkara lagi dah banyak perkara di antaranya dakwah Rasulullah tak diterima. Hijrah Rasulullah ni ada 3 peringkat sebelum hijrah daripada Mekah ke Madinah. Ada 2 lagi. Yang pertama hijrah ke Habsyah dulu. Ingat Yang kedua hijrah ke Taif. Yang ketiga baru hijrah daripada Mekah ke Madinah. Hijrah ke Taif tu sedih tu, Rasulullah pergi dengan anak angkat dia Usama bin Zaid. 2 orang pergi dengan harapan mudah-mudahan orang Taif ini menerima Islam dan menjadi orang Islam, beramal dengan Islam. Orang Mekah tak terima. Tetapi hakikatnya sampai di sana telah pun dihalau keluar. Nasihat Rasulullah itu dihalau keluar dan kiri kanan jalan dibarisi oleh budak-budak yang di tangannya ada batu-bata dan dilontarkan kepada Rasulullah. Berdarah dalam kitab sirah sebut Nabi darah daripada atas kepala sampai ke kaki. Dalam sepatu Nabi itu, selipar Nabi, kasut Nabi itu bukan air darah atau berjalan Nabi, jalannya Nabi berbunyi kluk-klek air darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni nak bawa apa? Nak bawa Islam. Payah. Bukan bagi masjid keluar masjid, masuk masjid je. Allahu Akbar. Banyak kerja kita lagi dari mana Allah takut kita. Tak apalah. Kita kan umat kepada Rasulullah. Umat kepada Rasulullah. Nah, bicara di sini tu adalah numrah. Nah, ada di kalangan mereka hari ini telah pun dipenjarakan. Ada di kalangan mereka telah pun diletakkan jauh daripada keluarga, dipisahkan, dipulaukan. Dan ada di kalangan mereka menunggu syahid untuk mati. Antaranya di Mesir hari ini. Nah, Mesir hari ini siapa tak kenal Muhammad Mursi dengan Syekh Am dengan Ikhwan Muslimin tu. Setahun masa duduk anak sempatlah dia. Sempat sana dulu kita banyak kelebihan kita dapat, subhanallah. Belajarnya, bertalakinya dengan amal Islaminya banyak kita dapat setahun. Banyak kemudahan yang melibatkan masyarakat jahil 70% yang dijahilkan oleh Mubarak ketika itu 70% telah pun dihakis sehingga setiap kuliah masjid surau ada kuliah. Allahu Akbar. Setahun je lah. Pada itu jahatnya Sisi dengan kerjasama muncul dia daripada Israel, Laknatullah dan juga Amerika menjatuhkan Muhammad Mursi. Muhammad Mursi ni siapa? Dia ni bukan pengajar Islam. Tetapi hebatnya dia boleh keluar fatwa ni dalam rangka 3 penjuzuk. Pakai kok, pakai nektar. Nah, apabila orang kata pakailah baju besi, tak boleh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tawakal kepada Allah Ta'ala. Nah, ni kiri kanan ada penjaga kepada Perdana Menteri Mesir kan, Presiden. Tapi kekuatan dia adalah pergantungan kepada Allah Ta'ala. Ni hebatnya Muhammad Mursi. Orang kampung dia tu. Orang awam yang duduk di penghujung kampung yang rumahnya adalah rumah sewa. Muhammad Mursi. Dan peringkat awalnya pencalonan bukan Muhammad Mursi kan. Khairat Syatin, ingat tak pada Khairat Syatin ni tidak diterima pencalonan dia. Dah disyurakan, dibuat keputusan kena naikkan Muhammad Mursi. Naik dia dalam keadaan tahu terpinga-pinga. Tetapi menerima keputusan syura atau menjadi Menteri Presiden hari ini adalah untuk rakyat, bukan kerana. Dah, Allahu Akbar. Dia banyak buat kerja. Antara hak besar hak dia buat membuka sempadan daripada Rafah ke Palestin. Atau paling besar. Hari ini dah ditutup, senyap dah, ditutup.
Dulu kita boleh ziarah melancong. Setahun lepas, sahabat kita, ni tak boleh dah. Barang-barang nak masuk, kena masuk di terowong. Buat imam mati ataupun hidup lepas pada bertemu dengan terowong akan datang di Palestin. Tak betapa doennya, betapa jahatnya orang yang benci kepada Islam. Dan akhirnya lepas pada diiktiraf jatuhnya kerajaan Muhammad Mursi, dia mengharamkan ikhwan muslim, haramkan. Jadi pengganas. Ni pengganas. Pengganas macam mana? Daripada kecil, budak kecil sekolah 4 tahun telah ada madrasah dia, sehingga kepada Universiti Al-Azhar ada pelajar dia. Macam mana nak kata pengganas? Boleh fikir ke tak masalah itu? Tidak. Melainkan hari ini ikhwan muslimin yang mencorokkan keadaan Mesir dalam keadaan stabil. Ikhwan muslimin. Nah, hebatnya Mesir Al-Azhar hari ini kerana ikhwan muslimin ada. Allahu Akbar. Tapi ramai mana tidak menyangka perkara itu, akhirnya dijatuhkan. Dan pada ni 2-3 hari ini adalah dihukum gantung 500 orang lebih. 500 orang. Kita patut bersama dengan mereka. Dia yang menghidupkan kuliah macam ni. Kita boleh bayangkan kalau orang yang terlibat dalam kuliah, yang memakmurkan kuliah, ditangkap dan digantung. Kita boleh bayangkan macam mana pendirian kita. Begitu juga di Mesir. 500 orang lebih. Jadi tangkap dalam penjara bawah tanah 2,000 lebih. 2,000 lebih. Sehingga orang yang menjaga penjara jadi gila. Dan malam dia bermunajat kepada Allah, siang berpuasa kerana Allah. Bagi makan tak nak. Dalam sekali hak menjaga tu jadi gila lah. Tak boleh buat apa dah ni. Jadi gila. Tak kuasa kekuatan yang ada pada roh seorang pejuang kepada agama Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Anda rasa kembali balik kepada kisah silam, iaitu berlaku kepada Said Qutb rahimahullah. Said Qutb ni nak digantung mati masa tu kerajaan Zalim sebut nak tarik balik ke kenyataan mengkata dulu. Membelajar dulu bab agama tu nak tarik balik ataupun tidak. Anak adik dia Hamidah Qutb mari, Said Qutb mungkin tarik balik, boleh hidup balik, boleh panjang lagi. Said Qutb jawab macam mana? Wahai Hamidah Qutb, adik aku, perjuangan ni bukan kita yang memulakan. Kena ingat. Kita mari kuliah ni bukan kita dulu. Orang lain dah ada dah sebelum ni. Ni hari ni kita dipilih oleh Allah Ta'ala duduk pada landasan ni. Dan bukan kita yang mengakhirkan perjuangan ni. Lepas pada ni ada orang buat kalau kita tak ada pun. Allah Ta'ala akan gantikan. Tetapi ni adalah peluang untuk aku bertemu dengan Allah dalam keadaan syahid. Allah, masa tu dengar oleh Hamidah hadis dia tu, tak dirasa lapar. Tak digantung sampai mati. Said Qutb rahimahullah. Sahabat-sahabat dia yang dalam penjara ketika itu, apabila di kalangan mereka ambil buat ziarah dan sebagainya, tidak dekat dengan ayat yang kita baca tadi. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Wa ma badalu tabdila. Panjang lagi ayat ni disebut-sebut. Di kalangan mereka ini memang telah mengesahkan janji dia syahid pada jalan Allah. Dan ada juga di kalangan kita hari ini menunggu-nunggu untuk syahid pada jalan Allah, dan tidak sekali-kali muka ataupun membelakangkan janji yang telah aku buat. Allahu Akbar. Itu antara kekuatan yang ada pada ikhwan muslim. Hari ini tak digantung macam mana keadaan dia, reaksi dia. Oleh kerana itu kita ambillah roh jihad ni. Semangat sungguh ni, roh jihad ni yang ada pada saudara kita. Bukan jauh pun. Bukan jauh. Tak kena anak kita ada sini belajar Mesir mungkin. Saudara kita. Tak, orang Malaysia sampai lama di sana. Tahu India Selatan tu je tak sampai. Dah sampai kat situ kapal lubang. Kita tak ada sampai. Tak tahu ke mana. Tahu India ni. Tahu India Selatan. Kapal Hindi ni. Tahu hutang Hindi. Ya, pelajar kita ramai kat sana. Ramai kat sana. Di Mesir. Itu keadaan dia, keadaan semasa kita. Mudah-mudahan kita kenal sungguh, dan mudah-mudahan kita ada roh jihad pada diri kita ni, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada akhirnya kita nak sebut tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan buat kerja Islam ni, ada orang yang menentang. Ada orang yang menentang. Kalau kita buat dalam keadaan orang seronok, suka, semua buat kebajikan, orang suka, kita kena cek balik.
kena cek. Surau kita ni, organisasi mana-mana pun kebanyakan buat kerja amal kebajikan. Tapi amal kemungkaran nak cegah tu tak ada. Ramai orang. Jadi ramai orang nak marah. Rasulullah SAW buat kerja Islam ni sehingga kan antaranya mereka yang hina Rasulullah apabila Nabi SAW sembahyang, ada yang di kalangan Samsi Mekah teringat nama dia Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Uqbah bin Abi Mu'ayyid masa tu Nabi SAW sembahyang, dia duduk leher Nabi dengan selendang Nabi. Tak, sehingga merah muka Nabi ni. Duduk, sehingga nak mati, mendesak nafas Nabi. Masa tu datang anak Nabi Fatimah, Sayyidatina Fatimah, bagi tahu kepada Uqbah, wahai Uqbah, jangan buat macam tu ni, ayah tu. Tak, seorang anak berhenti. Masa tu pun dia pun lari. Tak cukup, lepas daripada tu beberapa minggu, datang pula Uqbah bin Abi Mu'ayyid dalam keadaan bawa kawan-kawan dia. Dan ketika itu sujudnya Rasulullah, dia letak peluk unta atas dahi Rasulullah. Jahatnya Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ingat jangan letak nama anak dia, anak ke, cucu ke, jangan. Nama comel Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Tapi dia adalah Samsi Mekah. Dia letak belakang Nabi ni, lepas tu dia suka, dia pakat suka. Dah, ketika itu Rasulullah duduk dalam keadaan sujud, tak boleh nampak apa dah. Dan ketika itulah Sayyidina Umar Al-Khattab lalu dan sebut ni siapa dia buat kenyak ni kepada Rasulullah. Rasulullah ni bukan orang lain, dengar perkataan tu dicabut lagi tadi. Lagi ni orang Samsi Mekah. Dah, sampai itu ancaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah, kita tengok lagi Rasulullah SAW dalam keadaan hijrah. Sebelum hijrah tu Nabi SAW ancam bunuh. Mesyuarakan kaum kafir musyrikin Mekah. Ada seorang lembaga hitam tu bagi iblis laknatullah, mari aku cadang ramai-ramai kita ni pakat satu puak dengan satu puak membunuh Rasulullah malam. Bunuh, ancaman bunuh. Tu ayat yang kita baca, wa ja'alna min baini aydihim sadda dalam surah Yasin tu. Jangan kita nak pergi rumah isteri dua guna ayat tu. Tak benar. Dia kena betul tersempit. Ayat tu baru jadi sungguh kita orang beriman. Syaratnya beriman, yakin dengan Al-Quran. Tapi jangan buat main-main dengan Al-Quran. Ni tak nak pergi rumah isteri dua, takut isteri marah, guna ayat tu, wa ja'alna min baini aydihim. Jangan guna. Ayat-ayat lain pun kena guna pada tempat. Ayat Quran kan sifat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sifat kepada orang mukmin lah, bukan orang kafir. Kalau orang yang tidak beriman, orang syaratnya adalah orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan antara yang terakhir iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cobaan membunuhnya apabila Abu Jahal dan Abu Lahab nak tukarkan dengan seorang pemuda iaitu namanya Umar bin Al-Walid. Seorang pemuda yang tampan, pemuda yang sangat hebat masa tu nak tukar kepada Abu Talib. Wahai Abu Talib, aku nak Muhammad bagi aku nak bagi kepada seorang pemuda yang hebat, yang lantang, yang kuat dan perkasa dan sebagainya. Cara mentah-mentah Abu Talib telah pun menolaknya kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hak bawah jagaan dia. Sehingga ke dimati. Baik, cara-cara ni yang melibatkan kita rasa kasih dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar kita bercakap je, tapi banyak kita kena praktik apa yang disebutkan. Bermula daripada awal sekarang sehingga pada besar sekali tadi kita kena buat. Dan ketika itu kita meraih ketagih untuk kita nak kasih dan sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita nak syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apabila kita duduk dalam syurga Allah Taala ataupun nak menuju kepada pintu syurga, memanggil Rasulullah. Ni adalah organisasi kawan-kawan kita dulu yang berjuang sama, walaupun tak nampak muka aku, tetapi mereka terus berjuang. Dan orang macam ni yang aku sangat cinta dan kasih sebagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita insya-Allah sama-sama sama dengan satu saf, satu perjuangan, satu barisan, untuk kita sama-sama berokong dan menyokong. InsyaAllah apa yang digariskan oleh alim ulama kita, insyaAllah mereka dah al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Nabi tak tinggal harta kepada kita, melainkan ulama sebagai pewaris kepada nabi-nabi. Yang hebat kita tengok yang diceritakan oleh Tuan Guru iaitu Ustaz Harundin. Siapa tak kenal Ustaz Harundin? Yang cerita Nabi secara jaga.
Dah, masa sakit pinggang kan dulu, ingat tak cerita dia ingat sakit pinggang, lepas tu letak Rodin bertemu dengan Nabi secara jaga, wahai Rasulullah, aku sangat sakit pinggang ni, sakit pinggang tak boleh nak buat kerja dakwah ni. Dan ketika itu Rasulullah secara jaga pegang pinggang dia tu, urut, sehingga hari ni tak sakit pinggang. Allahu Akbar. Siapa dia tu? Ulama kita. Ulama Mustafa. Di Kelantan seorang, di Terengganu seorang. Allahu Akbar. Dah. Di Kelantan tinggal sembahyang tahajud 3 kali. Nani nenek air mata ni. Orang tanya sebab apa? Nak tinggal tahajud malam 3 kali setahun, bukan seminggu. Kita ni tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari tak bangun tahajud, bangun king malam je. Nah, ulama kita nak sebutnya ulama warasatul anbiya. Anbiya cara dia macam tu. Ada di Kelantan seorang 3 kali 3 kali tak bangun tahajud malam dalam setahun, nangis nitis ke esok-esok air mata. Allahu Akbar. Dia terganggu kat seorang, terganggu. Bertemu jaga dengan Rasulullah 3 kali. Allahu Akbar. Kalau bertemu dengan Nabi ni, sahabat-sahabat sekalian, bersih jiwa dia. Suci hati dia. Nah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita pun impikan macam tu juga tapi kita kena ikutlah landasan tu, biar suci hati kita, biar Allah Ta'ala redha dan Rasulnya. Kita impikan mudah-mudahan kita juga bermimpi dengan Nabi SAW, bertemu dengan secara jaga dengan Nabi SAW, jadi pengikut setia kepada Nabi Muhammad SAW. Setakat itu mana konsep kita, insyaAllah. Baikku daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kelemahan daripada kelemahan sendiri, dan mohon ampunan maaf daripada anak sendiri. Aku berkata wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an mubarakan marhuma. Tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا. تكبير.